Okey, jadinya untuk kecerunan bagi garis yang melintang ataupun yang berbentuk lantai, kita tak perlu dah cari apa dia punya kecerunan dia. Dan kita memang tahu bahawa garisan yang melintang macam 4CX, kecerunan dia adalah kosong. M sama juga dengan kosong. Sama juga yang ini. Sama juga untuk soalan yang seterusnya. Yang ini, bila dia suruh cari kecerunan, disebabkan dia ni garis melintang, maka kita tak perlu apa? Kita tak perlu dah cari dia punya kecerunan. Okey. Jadinya garisan melintang sama macam 4CX, sama macam lantai, kecerunan dia kosong. Ini kecerunan dia kosong, tak payah kira-kira dah. Okey. Ini kecerunan dia kosong. Untuk garisan menegak, dia suruh cari, katakan dia suruh cari kecerunan. Dia suruh cari kecerunan. Bila dia suruh cari kecerunan, M dia sama juga dengan infinity. M dia sama juga dengan infinity. M dia sama juga dengan infinity. Tak payah kira. Okey. Yang ni, cari kecerunan. Tegak je. Jadinya tak payah kira-kira. M dia adalah infinity. Yang ini pun kecerunan. M dia, kecerunan tu M lah. Dia punya simbol dia adalah infinity. Tak tertakrif. Okey. Ini pun sama juga. Tapi kita kena ingat, walaupun kecerunannya tak tertakrif, M dia adalah infinity, tetapi kita kena ingat setiap garisan ada persamaan garis lurus. Ini baru cerita pasal kecerunan. Tapi kalau kita nak cari garis lurus, kita kena cari garis lurus dia. Kita kena cari dia punya garis lurus dia. Okay. Walaupun dia tak ada kecerunan. Garis lurus perlu dicari. Garis lurus perlu dikenal pasti. Okey. Jadinya ini dia suruh cari kecerunan. Nampak tak ada condong? Auni nampak ada condong Auni? Nampak. Jadi Q ni adalah titik yang dekat sini lah. Q ni adalah titik pertama. Titik pertama. Okey, ini adalah titik pertama. Lepas tu P ni adalah titik kedua. Maka satu ni X apa ni? Satu yang ni X apa? X1. X1. Dua ni apa? Y1. Y1. Empat ni? X2. X2. Enam ni? Y2. Y2. Jadi, mari kita tengok formula kecerunan untuk garis condong. Yang ni kena salin. Formula kecerunan untuk garis-garis condong, garis tegak yang condong, maknanya garis lurus lah, garis lurus yang condong. M ialah kecerunan M. Sama juga dengan Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolakkan dengan X1. Itu dia punya formula dia. Ada juga Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Ingat koordinat tadi dah habis dah formula. Inilah dia punya formula pertama untuk kecerunan. Ini formula pertama untuk kira kecerunan. Ini formula nombor 1, nombor wahid. Ada lagi satu. Ada lagi satu formula kecerunan iaitu M sama juga dengan negatif pintasan Y perkan dengan pintasan X. Negatif pintasan Y perkan dengan pintasan X. Negatif pintasan Y perkan dengan pintasan X. Ini adalah formula yang kedua. Cari kecerunan juga, tapi tengok situasi. Kita cari kecerunan juga. Ya. Yang pintasan tu pintasan tolak Y ke ataupun Pintasan Y. Pintasan Y tu maksudnya macam ni macam ni. Ini 08. 08 sini 0, sini 8. Kan?
8 ni adalah dia panggil sebagai pintasan Y. Dia sebenarnya pintasan Y tu nak habaq pintasan jarak Y. Dia dia takut macam ni. Pintasannya ataupun pintasan dia takut. Jadi dia buat jarak lah pintasan sengkang Y. Dia bukan negatif tapi negatif tu kat depan. Sama juga kalau pintasan X, kalau dekat sini sini kan kosong dia punya Y dia kan. Lepas tu dia punya apa? Dia punya ni dia kena 10 kan. Kat sini titik ni 10 10. 10 tu yang sini kan. 10. Yang 10 ni adalah pintasan jarak X. Dia nak habaq pintasan jarak X. Okey, awak ni faham? Faham? Okey, alhamdulillah faham pun. Jadinya M sama juga dengan negatif pintasan Y. Pintasan Y ni dekat sini tak ada, ni bukan negatif, dia cuma jarak saja, sengkang saja. Okey. So untuk soalan ini, kita ada dua formula tapi kita tak tahu dia punya pintasan X dan pintasan Y. Sebab garisan ini tidak terkena pada paksi X, tidak terkena pada paksi Y. Maka kita gunalah formula yang pertama. Formula kedua akan hanya digunakan bila garisan tu terkena pada paksi X, terkena pada paksi Y. Bila terkena pada paksi X, paksi Y, dekat situlah ada pintasan X, pintasan Y. Tapi kalau garisan tu, dia tunjuk garisan tu tak terkena langsung pada paksi X, pada paksi Y, maka kita guna formula yang pertama. Ya, nak cari kecerunan untuk garis ni. Nak cari kecerunan. Ataupun apakah nombor kecondongan bagi garis? Nombor kecondongan. Nombor kecondongan nombor kecondongan ataupun kita panggil kecerunan lah. Jadi M sama juga dengan Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolakkan dengan X1. Okey. Y2 tolak Y1, ni Y2 berapa? 6 tolakkan dengan Y1 2 perkan dengan X2 4 tolakkan dengan X1 sama juga dengan 1. Jadi 6 tolak 2 sama juga dengan 4. 4 tolak 1 sama juga dengan 3. Jadi nombor kecerunan dia adalah 4/3. 4/3 lah. Dia punya numbers of apa nombor kecerunan. Nombor dia. Nombor dia. Okey. Dia macam ni kan. Kalau ini kosong kecerunan dia. Kalau ini dia naik 1. Sini 2. Sini 3. Sini 4. Tiba-tiba sampai sini yang garis tegak ni infinity. Macam itulah. Nombor kecerunan. Dia punya kecerunan dia. Jadi untuk garisan ini dia 4/3. 4/3. Nampak tak? Okey. Faham tak Auni? Faham. Apa kata Auni buat soalan ni? Cari kecerunan bagi dua titik ni ataupun bagi garisan ini. Cuba cari dia punya kecerunan Auni. Cikgu. Ya. Kena permudahkan tak? Permudahkan lah. Auni dapat berapa?
2 2 per per 4. 2 per 4. Pemudahkan lah. Jadi, Okey. ha. So jawapannya berapa ni? 1 per 2. M sama juga dengan Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolakkan dengan X1. Y2 dia ini Y2, ini Y1, X2, sini X1. So 5 kita tolakkan dengan 3, lepas tu 6 kita tolakkan dengan 2. So kita dapat 2 per 4. M sama juga dengan 1 per 2. Itulah dia punya nombor kecerunan dia. Kecerunan nombor dia adalah 1 per 2. Very good. Alhamdulillah. Okey, yang ini kita tengok. Dia ni ada pintasan Y kat sini. Ada pintasan Y, tapi dia tak bagi nombor. Pintasan X tak ada. Maka dia masih lagi kita kena guna M sama juga formula yang pertama, iaitu M sama juga dengan Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolakkan dengan X1. Cuba ni buat yang ni pula. Okey, dapat dah ni. Berapa jawapannya? 2. 2. Jawapan dia 2 Ini P ni adalah koordinat yang kedua, sini X2 Y2. Q ni adalah X1 Y1. Jadinya ini kecerunan ni M sama juga dengan Y2 tolak Y1. Jadinya kita buat kat bawah ni 9 tolakkan dengan 1 perkan dengan 1 tolakkan dengan negatif 3. Jadi kita akan dapat jawapan 8 per 4. So jawapannya 2. M sama juga dengan 2. Nombor kecondongan M sama juga dengan 2. Itu adalah nombor kecondongan dia lah. Okey. Cuba ni buat yang ni pula. Okey, jawapannya berapa Auni? Hmm, 15 per negatif 3. Mudahkan lah, mudahkan. 3 per negatif 1. 5 per negatif 1. Kalau 5 per negatif. Dia jawapannya negatif 5 lah. Negatif 5. Kan? Kalau kita guna kalkulator, 15 perkan dengan negatif 3, jawapannya negatif 5. Okey. Ini M sama juga dengan Y. Masih lagi gunakan formula Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolakkan dengan X1. So,
Kita dapat jawapan 7 tolakkan dengan negatif 8 perkan dengan 1 tolakkan dengan 4. So dapat dekat sini 15 per negatif 3. So M sama juga dengan negatif 5. Untuk pengetahuan Auni, kalau sekiranya lah ini paksi X, sini paksi Y, ini sekiranya garisan condong tu dia macam ni. Macam ni. Dia macam ni. Semua nilai ni positif. Tapi kalau dia jadi macam ni, dia menghadap sana. Dia menghadap sini. Ini, kan ni menghadap sini. Ini kecondongannya negatif. Kan? Kalau belah kanan kita, belah kanan dia jadi positif. Nombor kecondongan tu jadi positif. Tapi kalau dia jadi macam ni, dia belah ni, dia jadi negatif lah. Awak ni faham apa cikgu maksud kan? Awak ni okey ke? Faham. Yang Faham. belah dua lagi bawah tu macam mana? Macam mana? Macam ni. Yang dua lagi bawah tu dia positif ke negatif? Kalau dia macam ni, katakan dia macam ni kan. Kan dia tiru yang ini negatif lah. Sebab dia tiru ni. Macam tu. Kalau ni, dia positif lah. Sebab dia sebenarnya ada hubungan dekat sini. Macam tu. Okey, boleh? Boleh. Okey, faham Okey. So ini pula kecerunan ini pula ini. Okey. Cuba kita tengok soalan ni. Dia suruh cari kecerunan. Sebenarnya dia bagi tahu maksud dia adalah 06 tu 6 tu adalah pintasan Y. 6 tu dekat sini. Okey. Ini 10 tu adalah di sini. Maksudnya dekat sini ini adalah pintasan Y. Ini 6 ni adalah pintasan Y. 6 adalah pintasan Y. Apa maksud pintasan Y? Pintasan Y maksud dia garisan dia terkena dan bersilang pada paksi Y. Jadi nama dia pintasan Y, pintas. Dia memintas. Kan? Itu namanya pintasan Y. Pintasan Y ni garisan merah ni dia bersilang dengan paksi Y dipanggil sebagai pintasan Y. Titik ni lah ni, titik ni. Titik ni saja sebagai pintasan Y. Okey. Ni pula apa? Garisan dia terkena, garisan tu dia terkena pada paksi X. Dia punya titik tu dipanggil pintasan X. Ini dipanggil sebagai pintasan X. Maka bila nak kira kecerunan, M sama juga dengan yang ni kena gunakan formula yang kedua. Okey? Kena gunakan formula yang kedua iaitu negatif pintasan Y perkan dengan pintasan X. Dia kena ada negatif pintasan Y perkan dengan pintasan Y. Perkan dengan pintasan. Walaupun Y, pintasan Y itu adalah 6, tapi dia masih kena letak negatif sebab negatif itu dalam formula. Negatif pintasan Y. Jadi pintasan Y berapa? Pintasan Y adalah 6. Jadi kena buat sama juga dengan negatif 6. Sedangkan ni 6. 6 adalah pintasan Y. Tapi dalam formula, dia boh negatif pintasan Y. Jadi negatif 6. Perkan dengan pintasan X 10. Perkan pintasan X 10. Jadinya jawapannya adalah negatif 3/5. Boleh Maisarah? Maisarah dengar tak?
Okey, okey. Okey. So, kita kena tengok soalan. Soalan yang katakan soalan yang macam ni para pelajar, soalan yang macam ni dia tak ada pintasan y dia, tak ada pintasan x dia. Maka kita gunakan y2 tolak y1 perkan dengan x2 tolak x1. Perkan dengan x2 tolak x1. Okey. Tapi kalau soalan tu dia macam ni, kan dia terkena pada paksi X, terkena pada paksi Y, dia bagi pula titik tu, maka kita gunakan kecerunan adalah negatif pintasan Y perkan dengan pintasan X. Negatif pintasan Y per pintasan X. Okey, apa kata para pelajar buat yang ni dulu? Cuba buat ni. Okey, apa jawapannya? Tahu tak jawapannya apa? Jawapannya apa? Ni jawapannya berapa? Negatif 4/6. Oh, negatif 4/6. Mudahkan lagi ni. 4/6 tu boleh bahagi lagi. 4 bahagi 2, 6 bahagi 2. Negatif 2/3. Yes, negatif 2/3. Maksudnya M sama juga dengan negatif pintasan Y. Pintasan Y dia 8. Negatif 8. Perkan dengan dekat sini 12. Okey, pintasan X. Ini pintasan X ni. Sini pintasan X. Perkan dengan 12. Kalau kita mudahkan dia jadi negatif 2/3. Negatif 2/3. Bagi lagi satu soalan. Ya. Minta maaf, kurungan ada kat sini. So dekat sini adalah 10 dia punya pintasan Y dia. Dekat sini adalah 5 dia punya pintasan X dia. Para pelajar tolong kira sekejap. Apa jawapannya Auni? Negatif 2. Yes, negatif 2. M sama juga dengan negatif pintasan Y. Kena negatif. Pintasan Y adalah 10. Perkan dengan pintasan X adalah 5. So, M sama juga dengan negatif 2. Okay. One more. Cuba tengok yang ni. 404 maksudnya dekat sini 4 ni adalah pintasan Y. Ini adalah pintasan Y. Okay. 4 adalah pintasan Y. Lepas tu negatif 8 ni adalah pintasan X. Ini adalah pintasan X. Jadi cuba para pelajar kira berapakah kecerunan menggunakan M sama juga dengan negatif pintasan Y perkan dengan pintasan X. Cuba para pelajar kira.
Okey, dah dapat belum jawapan dia? Dah. Berapa Auni? -1 ke -2. Jadinya Auni akan dapat jawapan okey. Jadinya -4 per -8. So Auni akan dapat -1 per -2. Auni negatif bahagi negatif jadi apa? Positif. Sama dengan 1/2 saja dia punya kecerunan dia. Kecerunan dia adalah 1/2, bukan -1/-2. Tak ada. Sebab negatif bahagi negatif dia jadi positif. Negatif-negatif jadi positif. So cerita pasal kecerunan dah selesai. Cumanya masa sangat-sangat tidak mengizinkan. Jadi cikgu minggu depan cikgu nak sambung berkaitan dengan persamaan garis lurus. Okey. Minggu depan cikgu nak ajar berkaitan dengan persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus ni kita dah tahu kecerunan. Okey, kita dah tahu kecerunan. Persamaan garis lurus adalah nama jalan dia iaitu y sama juga dengan m x tambah c. Persamaan garis lurus adalah y sama juga dengan mx tambah c. Yang tadi kita buat tu, kita baru cari satu benda iaitu kecerunan. Contoh, kita cari tadi kecerunan dia adalah 1/2. M tu adalah 1/2. Y dengan X ni, kita memang tak masukkan apa nombor. Tambahkan, sekarang ni bila nak belajar persamaan garis lurus, kita kena cari lagi satu nombor iaitu dia punya C dia. Dia punya C dia. Kita kena cari dia punya C dia. Contoh Contoh. Okey, yang tadi Contoh yang tadi ni. Kita tahu M dia sama juga dengan 1/2. Dia punya kecerunan. Dia punya kecerunan adalah 1/2. Lepas tu, bila dia suruh cari persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus. Maka, kita kena tulis Y sama juga dengan MX tambah C. C ni apa? C ni adalah pintasan Y. C adalah pintasan Y. M tu apa? M tu adalah kecerunan ini. Jadi, apa persamaan garis lurus dia? Y sama juga dengan 1/2 X tambahkan dengan pintasan Y. Ni kan pintasan Y. Q ni. Kan? Ini tambah 4. So, inilah nama garis lurus. Nama bagi garisan. Garisan mana? Nama garisan ni lah ni. Ni nama dia. Y sama dengan 1/2 X tambah 4. Inilah nama garisan ini. Jadi yang penting kita dah tahu kecerunan. Kita hanya cari pintasan Y. Pintasan Y dia 4. Masukkan dalam persamaan garis lurus. Selesai. Settle. Dia senang. Bila kita dah belajar kecerunan, kita hanya cari dia punya C. C itu adalah pintasan Y sahaja. Faham tak ni? Auni faham? Faham. Okey. Jadi Auni sampai di sini dulu kita punya kelas kita.